masak apa? Wah, kawan-kawan, hari ini adalah hari pertama kita masuk ke dalam makmal. Korang tak rasa excited ke? Excited. Wah, saya mungkin ini adalah kali pertama saya masuk dalam makmal selama saya belajar di Politeknik. Kawan-kawan, tahu tak apa dia punya peraturan, apa dia punya langkah keselamatan? Oh, tidak. Tidak tahu. Oh, jom saya tunjukkan dengan korang apa dia. Oke. Jom. Dika, mana makmal kita mau masuk nih? Oh, makmal kita hari ini nah, ini makmal kita, geng. Hari ini kita belajar dekat makmal agrobiotek. Tapi kan, kawan-kawan, sebelum kita masuk makmal, korang kena ingat, korang kena baca peraturan makmal. Kawan-kawan kena ingat juga. Contoh pertama, ini baju. Sebelum kita masuk, kita kena pakai. Oke, tapi kawan-kawan kena ingat, begitu juga dengan kawan berdua, sebelum kita masuk, kita kena pastikan dapat kebenaran daripada pencara dulu. Yang kedua, kawan-kawan kena ingat, yang beg kita pakai sekarang ni tak boleh bawa masuk ke dalam. Beg perlu disimpankan ke dalam tanah. Dekat sana ada tempat penyimpanan beg. Ketiga, kawan-kawan kena ingat, kalau kita masuk dalam makmal, kita tak boleh bawa makanan ataupun minuman. Tak boleh. Keempat, kawan-kawan semuanya, air tili dalam makmal ini tak boleh diminum. Okey, yang kelima, peralatan dan juga bahan sains yang boleh digunakan mesti adalah kebenaran daripada pencara. Jadi maksudnya kawan-kawan, bila kita masuk dalam makmal, kita tak boleh nak sentuh apa-apa barang tanpa kebenaran kawan-kawan. Ketujuh, kerja-kerja amali hanya boleh digunakan berdasarkan pengetahuan dan kebenaran daripada pencara saja. Dekat sini nombor 8 dia terangkan peralatan dan bahan sains tidak boleh dibawa keluar makmal. Jadi maksudnya kawan-kawan, kalau macam kita ni hari pertama baru masuk dekat sini, apa-apa kita nampak seperti penyukat silinder kah, beaker kah, ataupun termometer, kita tak boleh bawa keluar, kita mesti simpan dalam sini saja. Seterusnya, ingat kawan-kawan, apa-apa kerosakan peralatan atau kemalangan dalam makmal, maka kita mesti laporkan dengan pembantu makmal ataupun pensyarah. Okey, ini adalah peraturan makmal ya kawan-kawan semua. Dan kawan-kawan juga kena ingat, dekat depan sini sebelum kita masuk, kita mestilah baca. Baca semua peraturan. Dekat sini ada ditunjukkan penggunaan alat-alat keselamatan. Okey, alat keselamatan yang pertama ini dia. Kalau kita nak masuk dalam makmal, kita mesti pakai baju makmal. So, saya pakai baju makmal dulu. Ingat ya kawan-kawan, baju makmal ini kegunaan dia adalah untuk mengelakkan badan kita daripada terkena percikan bahan-bahan kimia. Okey? Nah, saya pakai. Seterusnya kawan-kawan, sebab kita tahu dalam makmal ada barang-barang berbahaya. Jangan lupa pakai pelitup muka. Okey. So, seterusnya apa lagi? Jom kawan-kawan, simpan barang dulu. Oh, di sini. Inilah tempat simpan dia. Jadi dekat sini kita boleh simpan semua beg, kita boleh simpan semua buku. Okey, tapi sebelum masuk jangan lupa pakai dulu baju kot kamu. Ya. So, kawan-kawan, kalau lengan panjang dia terlalu panjang, jangan lupa untuk dilipat ya. Oke. Hai semuanya, pertama sekali sebelum kita memasuki makmal, kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Pertama, kamu kena ingat, kamu perlulah memakai pakaian yang lengkap dan tidak membahayakan diri sendiri. Pertama, kamu kena pakai pelitup muka. Pelitup muka ini adalah untuk melindungi kita daripada terhidu ataupun tersentuh dengan benda-benda yang berbahaya. Kedua, di bahagian tangan kita ini sebaik-baiknya tidak dibenarkan menggunakan aksesori, apa-apa jam, cincin dan lain-lain lagi. Pastikan kawasan yang ini kalau anda rasa tidak selesa, boleh tolong lipatkan. Ketiga, kamu perlulah memakai baju lab. Kenapa kita perlu pakai baju lab? Sebab kita nak mengelakkan tumpahan ataupun bahan kimia itu memercik kepada badan kita. Keempat, kamu mestilah menggunakan kasut. Dekat makmal tidak boleh pakai selipar dan lain-lain lagi. Pakai kasut ini sebenarnya bertujuan untuk mengelakkan kaki kita daripada cedera.
Itu saja untuk pengetahuan Anda. Hai, di Makmal ini kita ada banyak barang yang boleh digunakan. Contohnya seperti ini nah, juicer jug, portable blender, dan juga yang berkaitan untuk eksperimen lah. Lepas tu, kita ada juga nih nah untuk buat eksperimen di sini seperti mangkuk apa semua. Dia digunakan bagi pelajaran buat eksperimen lah kan. Lepas tu nih nah, barang yang agak bahaya di makmal seperti pisau dan juga alatan-alatan yang dibiarkan begini. Oke, kalau yang begini dia boleh menyebabkan kemalangan di makmal sebab dia dibiarkan begini. Pasti kita tak tahu bila dia, boleh mencederakan seseorang pelajar yang cuai begitu. Oke, itu saja. Ini adalah alatan yang digunakan di dalam lab. Yang pertama adalah drying oven, yaitu alat pengering. Yang kedua adalah vacuum sealer. Ini boleh mendatangkan bahaya jika pelajar menggunakan dengan tidak berhati-hati. Di sini ada mesin, yaitu mesin freezer. Jika pelajar menggunakan dan tidak berhati-hati semasa menggunakan mesin ini, ia juga boleh mendatangkan bahaya kepada pelajar. Jom kawan-kawan, kita akan melihat peralatan yang ada di dalam lab ini. Ini adalah chiller yang digunakan di dalam lab ini. Semasa menggunakan chiller ini, kita mestilah lihat dengan sign-sign yang ada pada chiller ini. Contohnya, aset perlu diselenggara. Oleh itu, aset ini tidak boleh digunakan karena sudah terdapat sign yang menunjukkan tidak boleh digunakan. Wih, Kosong ini. kosong. Mari masuk. Intro. Kawan-kawan, jadi pelajaran yang pertama, pelajar dilarang masuk tanpa kebenaran pesara. Maksudnya di sini, pelajar tidak boleh masuk tanpa ada pesara di dalam ataupun meminta kebenaran di dalam dia. Wih, kosong ini. Tunggu. Wih, apa nih? Wih, apa ini ya? Cem jadi tenis sudah bagus. Wih. Din. Wih, apa ini Din? Air. Wih. Astaga Din, oke kah? Ya, aku nampak lah ini. Apa tuh bacanya? Tidak. Ya, aku udah nampak tuh. Cemana Nina mengira Nina. Ayo.